Nama penuhnya Tengku Mahmud Zuhdi bin Tengku Abdul Rahman bin Tengku Nur daripada keturunan Raja Blad Ibnu Raja Datuk Fatani Al-Jawi. Ayahnya yang hebat di Patani ditangkap siam dan ditempatkan di istana tersendir di Ban Sim Dip, Bangkok. Ibunya bernama Kalsum binti Haji Sa'ad yang berasal dari India. Tengku Mahmud Zuhdi lahir di Ban Sim Dip, Bangkok pada tahun 1876 dan meninggal dunia pada 10 Oktober 1956. Anak Tengku Mahmud Zuhdi meninggalkan keturunan seterusnya dan dapat dikesan ada 4 orang iaitu mengikuti jejak langkahnya menjadi ulama besar, iaitu Haji Muhammad, sangat terkenal di Jambi, digelar masyarakat sebagai ulama jubah hitam. Keturunannya berkembang di Jambi, Sumatera. Tengku Mahmud Zuhdi mendapat pendidikan awal daripada ayahandanya sendiri. Ia mengajar beliau ilmu asas tradisi Islam Patani dan ilmu tentang adab-adab terhadap Raja Melayu. Beliau juga pernah berguru dengan Syekh Abdul Latif bin Mustafa Al-Fatani di pinggiran kota Bangkok ketika berusia sekitar 8 hingga 9 tahun. Ketika berusia sekitar 8 hingga 9 tahun, kesukaran hidup menyelubunginya. Pun begitu, Tengku Mahmud Zuhdi dihantar ke Tanah Suci Mekah. Di sana beliau mendapat pendidikan daripada Syekh Ahmad Al-Fatani sehingga dapat menyambung pengajian ke Maktab Syaulatiyah. Tengku Mahmud Zuhdi adalah murid yang paling cemerlang di sekolahnya. Oleh itu tidak hairan beliau diminta untuk mengajar di sekolah itu pada tahun 1895. Syekh Ahmad Al-Fatani meminta supaya beliau melanjutkan pelajarannya ke Mesir bersama-sama Syekh Muhammad Nur Al-Fatani, Syekh Tahir Jalaluddin Al-Minangkabawi dan ramai lagi pada tahun 1900. Beliau lulus dalam peperiksaan Hashimiyah dan memperolehi Syahadah Al-Kubra serta mendapat tauliah mengajar di Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Di Mesir, Tengku Mahmud Zuhdi hanya mendalami dan memantapkan lagi pelbagai ilmu dipelajari semasa di Maktab Syaulatiyah Mekah, terutama ilmu falakiyah dan ilmu khat. Di Mesir, Tengku Mahmud Zuhdi hanya mendalami dan memantapkan lagi pelbagai ilmu yang telah dipelajari semasa di Maktab Syaulatiyah Mekah, terutama ilmu falakiyah dan ilmu khat. Maka tidak hairanlah jika kita dapat menyaksikan kehebatan ukiran khat Tengku Mahmud Zuhdi yang diabadikan di Masjid Diraja Sultan Sulaiman. Bermula era pemerintahan Sultan Alauddin Sulaiman Shah memperlihatkan kecenderungan pemerintahan baginda untuk meningkatkan perkembangan Islam di negeri Selangor. Baginda dikatakan berusaha menguatkan ajaran Islam kepada kaum muslimin ketika itu. Bahkan baginda sering menyampaikan khutbah solat Jumaat di masjid-masjid di negeri Selangor. Sultan Alauddin Sulaiman Shah turut membina sekolah-sekolah agama, memajukan syarikat-syarikat Islam untuk keperluan rakyat, memperbanyakkan masjid serta memperbaiki dan menyebarkan dakwah Islam melalui syarahan di beberapa kawasan di negeri Selangor. Pada tahun 1931, baginda Sultan Alauddin Sulaiman Shah melantik seorang penasihat agama dikenali Syekhul Islam Tengku Mahmud Zuhdi yang bertugas menasihati baginda dalam hal ehwal agama Islam serta memberi syarahan agama di negeri Selangor. Baginda Sultan sangat mengambil berat tentang pelajaran untuk rakyatnya. Maka disusun beberapa buah kitab agama yang disemak oleh Tengku Mahmud Zuhdi dan kemudian dijadikan buku teks di sekolah-sekolah Melayu ketika itu. Dengan nasihat dan bimbingan Tengku Mahmud Zuhdi, baginda juga membina sebuah sekolah Arab yang didirikan di Kelang dengan nama Marta'ul Ulum Ad-Diniyah. Walaupun golongan agama ini bertanggungjawab dalam urusan pentadbiran Islam,
Namun keadaannya pada waktu itu belum terurus. Ia masih sangat bergantung kepada ketua negeri iaitu Sultan yang juga menjadi ketua agama. Tengku Mahmud Zuhdi dikatakan sering ke Sijangkan, Kuala Langat, Selangor, bertemu dengan Kiai Syekh Muhammad Ali Qaribun. Tidak pasti sama ada beliau berguru atau mencurahkan ilmu. Kiai Syekh Muhammad Ali Qaribun mendirikan pondok di Sijangkang dan diberikan sebidang tanah untuk membangunkan pondok secara bergotong royong. Bermula dengan pengajian di masjid, akhirnya murid Kiai Muhammad Ali bertambah ramai. Antaranya datang dari Batu Pahat, Johor. Ia mengikuti semasa berhijrah ke Kelang, kemudian dari Perak, Melaka, termasuk sahabat berenam Sungai Air Tawar dan seorang dari Kelantan, sehingga dianggarkan kira-kira berjumlah 100 orang dari seluruh tanah Melayu. Menyingkap kembali lipatan sejarah Kesultanan Negeri Selangor. Semenjak bebas dari Johor dan Melaka, banyak hikmah yang tersirat. Laluan ini dahulunya sering dilalui almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah untuk menunaikan solat di Masjid Sultan Sulaiman atau berziarah ke makam paduka ayahanda baginda dan kerabat diraja sekitar tahun 1950-an. Bangunan dengan dua kubah di kiri dan kanan adalah kompleks makam yang menempatkan almarhumah Permaisuri. Makam kerabat diraja pula terletak di sisi kiri kompleks makam diraja, manakala makam almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah terletak paling hadapan. Makam paling tinggi ini pula adalah milik almarhum Sultan Hishamuddin. Dalam kalangan kerabat diraja Selangor, termasuk Sultan Sulaiman, putera baginda Tengku Haji Ibrahim Shah, adalah murid kepada Tengku Mahmud Zuhdi. Selain itu, Tengku Mahmud Zuhdi mencetuskan idea sehingga terdirinya madrasah di Kelang bernama Marta'al Ulum Ad-Diniyah. Pada tahun 1945, madrasah ini terpaksa ditutup kerana meletusnya Perang Dunia Kedua. Setelah peperangan tamat, madrasah tersebut kembali dibuka dengan mudirnya, iaitu Haji Abdul Ghani bin Haji Osman. Selanjutnya ia dipimpin oleh Said Abdul Aziz Asyami Al-Masri dan nama madrasah tersebut diganti dengan Darul Ulum Ad-Diniyah. Kemudian setelah pimpinannya beralih kepada Said Mahmud Arif Bukhari, madrasah tersebut kembali dengan nama asalnya, iaitu Marta'al Ulum Ad-Diniyah. Said Mahmud Arif Bukhari ialah seorang ulama besar berbangsa Arab dan berasal dari Mekah, serta pernah belajar dengan Tengku Mahmud Zuhdi sewaktu di sana. Jadi di sini Tengku ini telah buka sekolah Arab yang bernama Hayatul Mardiyah. Sekolah ini di belakang rumahnya aja, Kebun Jawa ini. Berapa banyak murid-murid yang datang belajar. Saya di antara seorang daripada muridnya, pernah belajar di sekolah itu. Dan mudirnya situ di antaranya ada Ustaz Abdul Hakim Azhari, di antaranya juga Ustaz Baharuddin. Nama-namanya kalau tak saya lupa lah. Inilah sekolah yang ditaja oleh Tengku Mahmud Zuhdi.